Nabil Mahmud Al-Hashimi, Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, diiringi oleh Yang Mulia pengiring yang ditentukan dan dikepalai oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Major Jeneral Bersara Pengiran Haji Ibnu Basit, dengan didahului oleh 12 sinipit dan diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ihsan, dan Yang Amat Mulia Pengiran Ratna Wijaya Brigadier Jeneral Bersara Pengiran Haji Hasnan, serta diikuti oleh alat-alat kebesaran diraja yang dibawa oleh awang-awang, terdiri dari 6 pedang dan perisai, 6 tumbak penerangan dan 4 kabuk dan panastan. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi pada ketika ini baru sahaja masuk ke dalam Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sekarang diiringi dan didudukkan di atas kasur dan damat, menghala tempat persemayaman khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja yang lainnya. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja didahului oleh Panglima Diraja yang membawa pemuras dan karga, sementara Panglima Askar membawa kelasak dan kampilan, serta diiringi oleh pembawa alat-alat perhiasan tunggal ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dan juga perhiasan 4 Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, dan perhiasan 4 Duli Wazir. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, Yang Berhormat Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Abdul Aziz, Yang Mulia Perdana Datuk Seri Setia Haji Bahrom, Setiausaha Usaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap dan Pegawai-Pegawai Kanan dan Kementerian Haliwal Agama. Dapat kita saksikan pada ketika ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja telah pun bersemayam di tempat yang telah pun dihaskan beserta ahli kerabat diraja yang lainnya. Baik, apa yang dapat kita saksikan pada ketika ini, Yang dimuliakan Pengen Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Adnan, Junjung Anugraha hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan seterusnya menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris.
yang didampingi orang kaya Johan Pahlawan menyembahkan bahwa majelis istiadat tidak angkat nikah Raja selamat hadir siap siap kenapa. Baik, sebentar tadi telah pun dapat sama-sama kita saksikan Yang Amat Mulia Pangeran Idris Diri Raja Sahibul Karib Pangeran Ahli Idris telah pun menyembahkan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat akad nikah diraja telah siap sedia untuk dimulakan. Pada ketika ini, Yang Berhormat Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menghadap ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama dua orang awang-awang, seorang membawa tempat menandatangani borang nikah dan seorang lagi membawa gangsa tempat menyimpan anak tulis dan seterusnya duduk di tempat yang telah pun ditentukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan bertawakal kepada Allah, Kaula mewakilkan kepada pihak untuk menikahkan anak perempuan Kaula, pinggiran anak putri Fadilah Babul Bulkir dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Fisham dengan mahar RM1,000. Ampun dan ampun kita menempati betul betul. Dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berhormat Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menyembahkan borang nikah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya ditandatangani oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yang berapa? Yang Berhormat Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Jojo Nugraha dan sekarang bergerak balik ke tempat duduknya diikuti oleh dua orang awang-awang. Yang Berhormat Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Junjung Kurnia perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memulakan majlis istiadat akad nikah Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi sementara tadi tunduk memberi hormat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam lalu mengitar duduknya menghadap Yang Berhormat Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum akad nikah dilaksanakan akan dibacakan khutbah nikah setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi al-ma'bud bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marbut min 'adabihi wa sadqatihi an-nafidhi amruhu fi sama'i wa ardihi.
الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوسج بالأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقدره يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يستعمل اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini di tempat yang mulia ini kita dapat sama-sama menyaksikan satu lagi peristiwa yang sangat istimewa, lagi mulia dan penuh berada istiadat yang meneruskan ajaran Islam, iaitu peristiwa istiadat akad nikah diraja di antara yang terhormat mulia Paduka Sebagai Anak Puteri Fadilah Nur Balqiyah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sebagai Sultan Haji Asnaf Balqiyah Mu'azzuddin wa Daulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Hashimi. Bagi kedua mempelai diraja, ianya adalah suatu peristiwa yang manis dalam kehidupan mereka berdua, di mana keduanya akan menjadi sehidup semati, semasa ketiduran, saling kasih mengasihi, dan ianya merupakan peristiwa yang suci dan mulia yang akan menjadikan kedua mempelai diraja hidup berumah tangga dan keluarga dengan penuh kebahagiaan dan kekekalan, dengan jalinan mawaddah warahmah dalam menuju keluarga sakinah aman damai yang bakal melahirkan judat-judat keturunan yang saleh insya-Allah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk kejadiannya sebagai lelaki dan wanita. Tujuannya adalah supaya keduanya akan saling melengkapi, saling menyempurnakan dalam menjalin kehidupan di dunia ini. Lantaran itu seorang lelaki rasanya belum sempurna kehidupannya sebelum ianya beristri atau berkahwin dengan seorang wanita. Demikian pula halnya seorang wanita rasanya belum lengkap hidupnya sebelum ianya bersuami. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din wa la taqalla bin nasfil baqi." Yang bermaksud, apabila seorang hamba Allah itu berkahwin, maka dia terdapat menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan separuh yang masih terhisap atau berkini. Islam sebagai agama yang sempurna bukan sahaja mengatur hubungan antara Allah dan manusia, akan tetapi mengatur juga hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan sesama makhluk Allah yang lain. Lantaran itu, kenapa hukum Islam mengenai kehidupan berkeluarga ianya bersifat serba lengkap dan sempurna sehingga ia dapat berlaku untuk sepanjang masa. Sesungguhnya ikatan perkahwinan dalam Islam bukan hanya dinyatakan dengan pertukaran cincin pada jari atau apapun cara atau adat yang dicipta yang menjadi amalan dalam masyarakat. Akan tetapi dalam Islam ianya adalah melalui akad nikah yang dinyatakan dengan ucapan yang bersumber dari hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ianya menjadi sebagai satu mitsaqun ghalizun di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini perjanjian yang teguh lagi pun. Akad nikah itu selain merupakan ikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita, ianya adalah merupakan suatu penyerahan amanah dari seorang wali kepada seorang calon suami. Kerana itu kenapa ijab kabul itu dilakukan oleh seorang wali dan calon suami. Di sinilah kita dapat memahami kenapa Rasulullah SAW berpesan kepada setiap Muslim yang bergelar suami agar menjaga amanah itu, sebagaimana sabda baginda,
ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun 'indakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang bermaksud, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita, kerana mereka itu hidup bernaung di bawah tanggungjawab kamu dan menjadikan ianya sebagai isteri kamu berdasarkan amanah Allah, dan kamu dihalalkan bergaul dengan mereka berdasarkan kalimah Allah. Lantaran itu, sebagai suami, terimalah amanah ini dengan penuh kesedaran akan apa yang dikatakan tanggungjawab itu. Kerana setiap suami selain bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, dia juga dikukulkan tanggungjawab terhadap keluarganya. Justru Allah mengingatkan perintahnya dalam surah Tahrim yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu, yang isteri-isteri dan anak kamu daripada bahan api neraka. Dari maksud ayat itu dapat dipahami dengan jelas bahawa setiap suami dipikulkan beban tanggungjawab oleh Allah SWT mengenai keselamatan keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan tanggungjawab yang diletakkan pada bahu setiap suami, maka Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam setiap rumah tangga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang tafsirnya kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Justru sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, setiap suami itu wajib dihormati dan ditaati oleh isteri, selama mana tidak membawa kepada melakukan perkara-perkara mungkar ataupun maksiat kepada Allah. Dalam pada itu, hendaklah diingat bahawa setiap isteri itu mempunyai hak, iaitu hak yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap suami, di mana batas-batas hak dan kewajipan antara suami dan isteri ini telah pun diatur dengan lengkap dan sempurna di dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzina 'alaihinna bil ma'ruf. Tafsirnya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf. Perkara ma'ruf adalah membawa maksud kebaikan dalam arti yang luas, meliputi kebaikan dalam bersikap, berperilaku dan berkata-kata dan sebagainya dalam semua aspek kehidupan. Bersikap baik kepada isteri itu adalah salah satu perintah Allah kepada setiap suami, sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang tafsirnya, dan bergaulah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Sikap dan perilaku seorang suami terhadap isterinya adalah dapat dijadikan sebagai dasar pengukur untuk menilai kebaikan seorang suami atau lelaki itu, di mana seseorang lelaki itu dikatakan baik bila mana dia bersikap baik kepada isterinya. Ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda baginda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang bermaksud sebaik-baik kamu di antara kaum lelaki adalah yang paling baik sikap lakunya kepada isterinya, dan akulah, yang Rasulullah, adalah yang paling baik di antara kamu kepada isteri-isteriku. Dalam kehidupan suami isteri, di samping adanya persamaan sifat-sifat dan kewajipan tanggungjawab, tentunya ada perbezaan-perbezaan sifat maupun pendapat. Dalam menghadapi perbezaan ini, janganlah seorang suami mencela dan memburukkan isterinya itu, atau seorang isteri mencela dan memburukkan suaminya, kerana perbuatan cela-mencela antara suami isteri adalah terlarang dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqru mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, yang bermaksud janganlah seorang mukmin lelaki mencela seorang wanita mukminah, kerana bila mana dia tidak menyukai satu sifatnya, maka mesti banyak lagi sifat-sifat yang lain yang mungkin disukainya. Dalam berkahwin atau berumah tangga menurut Islam, setiap suami dan isteri itu adalah menjadikan diri masing-masing saling melengkapi dan saling menutupi dan saling melindungi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun", yang tafsirnya, mereka kaum wanita itu adalah ibarat pakaian bagi kaum lelaki, dan kamu pula lelaki adalah ibarat pakaian bagi mereka para isteri. Sebagaimana pakaian itu berfungsi melindungi badan dan menutupi serta menghiasinya, maka adalah setiap suami dan isteri itu berfungsi saling melindungi dan saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, serta saling menghiasi dan mengukirkan kebaikan-kebaikan dan keelokan sikap hidup kerti masing-masing. Bila mana masing-masing suami isteri mematuhi tata tertib kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam ini, maka pastilah akan terwujud rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diliputi oleh rasa cinta kasih sayang, yang bakal mewujudkan rumah tangga yang aman damai, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
Tafsirnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yang Allah itu ialah dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu condong dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda orang terdapat bagi kamu orang yang berfikir. Dalam pada itu, setiap yang telah berkahwin kita disuruh berikhtiar, kita disuruh berusaha, dan sudah itu barulah kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua perkara ada di dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala yang memutuskan semua perkara menurut qudrat dan iradatnya, dan Allah jugalah yang menghukum semua perkara menurut kekuasaannya. Tidak ada siapapun yang boleh mendahulukan perkara yang dikemudiankan oleh Allah. Begitu juga tidak ada siapapun yang boleh melambatkan perkara yang dilalukan oleh Allah itu. Dan tidak boleh berhimpun dua orang, begitu juga sebaliknya, tidak boleh bercerai keduanya melainkan dengan qada dan takdir yang tertulis pada azal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Sebelum akad nikah dijalankan, dijunjung, silakan untuk sama-sama mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengikut hukum syarak, suatu pernikahan itu adalah akan menjadi sah apabila terdapat segala rukun-rukun nikah yang terdiri daripada 5 perkara. Pertama, mempelai lelaki atau suami ataupun zauj, di mana di dalam majlis akad nikah diraja pada petang ini ialah Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Manakala mempelai perempuan dan isteri az-zaujah, iaitu Yang Teramat Mulia Paduka Sri Baginda Puteri Fadilah Lubabul Ruqiyah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Mu'azzaddin wa Daulah. Yang ketiga, wali, iaitu ayahanda mempelai perempuan, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Mu'azzaddin wa Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Mu'ali Saguddin Sa'adul Khadwaddin Sultan dan Ini Ketuan Negara Darussalam. Keempat ialah saksi-saksi, iaitu yang terdiri daripada pertama yang dimulakan Moga bin Khatib Datuk Paduka Haji Madjaya Haji Ibrahim. Yang kedua yang dimulakan Moga bin Khatib Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Murad. Yang ketiga yang dimulakan Moga bin Khatib Datuk Paduka Haji Suhaili bin Haji Watali Al-Hafiz. Dan yang keempat yang dimulakan Mogawan bin Datuk Paduka Haji Awang Hamidun bin Hens Raja Khatib Datuk Paduka Haji Abdul Hamid. Manakala kelima ialah ijab dan kabul. Adapun lafaz ijab ialah lafaz yang akan saya lafazkan kepada Awang yang akan berbunyi, saya nikahkan dan saya kahwin ke Awang dengan Yang Terhormat Mulia Paduka Sri Baginda Puteri Lubabul Ruqiyah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Mu'azzaddin wa Daulah, yang walinya itu ayahandanya telah berwakil wali kepada saya bagi menikahkan anak-anak dengan maharnya RM1,000 tunai. Adapun lafaz kabul yang Awang akan lapaskan ialah seperti, kau dah terima nikahnya Yang Terhormat Mulia Paduka Sri Baginda Puteri Fadilah Lubabul Ruqiyah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Mu'azzaddin wa Daulah dengan maharnya RM1,000 tunai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amara Allah bihi min imsarak min ma'rufin aw tasrihan bi ihsan. Saya kahwinkan Awang menurut sebagaimana perintah Allah SWT, iaitu adalah Awang pelihara isteri Awang itu nanti dengan cara yang baik, dan jika berlaku perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, lepaskan ia dengan ihsan dan cara yang baik. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi, saya nikahkan Awang dan saya nikahkan Awang dengan Yang Terhormat Mulia Paduka Sri Baginda Puteri Fadilah Lubabul Ruqiyah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Mu'azzaddin wa Daulah,
Yang walinya iaitu ayahandanya ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin wad Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Mu'izz Saifuddin Sa'adul Khadimuddin Sultan Darussalam telah berwakil pada saya bagi menikahkan anak dannya dengan maharnya RM1,000 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah terima nikahnya Yang Teramat Mulia Paduka Seri Peninggalan Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin wad Daulah dengan maharnya RM1,000 tunai. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa kaulah Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dengan ini bertaklek, iaitu jika Yang Teramat Mulia Paduka Seri Peninggalan Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin wad Daulah, isteri kaulah itu, manakala kaulah tinggalkan ia 4 bulan atau lebih dengan tidak kaulah atau wakil kaulah memberi nafkah kepada isteri kaulah atau wakil isteri kaulah yang tersebut, dan ianya mengadu kepada hakim syar'i meminta cerai setelah bersumpah atas ia, tiada nusyuz, nescaya tertalak ia 1 talak, atau jika kaulah ghaib atau diraibkan dengan apa cara jua pun daripada isteri kaulah selama 6 bulan atau lebih, jika ia mengadu kepada hakim syar'i dengan berkata ianya tiada tertunggu lagi akan kaulah, dan manakala sabit aduannya nescaya tertalaklah ia 1 talak, atau jika kaulah pukul isteri kaulah dengan pukulan yang menyakiti dan tiada patut, kemudian ia mengadukan halnya itu kepada hakim syar'i dan meminta bercerai, maka manakala sabit aduannya itu nescaya tertalaklah ia 1 talak. Demikianlah lafaz taklek kaulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa tabi'ihim ala maddal awqat. Nahmaduka Allahumma أن جمعتنا في هذا المكان العظيم في المجلس الكريم، لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة وبركاتك السابغة، إنك معبود ونحن لك ركع سجود. بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع الله بينكما في خير العروسين الجديدين Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin wad Daulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Allahumma inna nu'iduhuma bika
وذريتهما من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم أن تحفظ سلطاننا المعظم Bawa dulu yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa Din Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam min kulli su'in wa syarrin wa bala'in wa an tansurahu ala jami'il hussadi wal makirin wal a'da ya Rabbal Alamin. اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه واحفظ وإخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.